Gombak selepas Gombak Seri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam reformasi. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya memulakan perbahasan berhubung Belanjawan 2013. Sebelum saya meneruskan perbahasan pada pagi ini, izinkan saya memperbetulkan istilah sebenarnya bukan bajet. Istilah yang tepat ialah belanjawan. Sementara beberapa pengumuman telah pun dibuat dalam bajet 2013, Menteri Keuangan gagal untuk mengemukakan dasar-dasar fiskal yang dapat memperbetulkan struktur ekonomi negara. Kebimbangan ini bertambah parah apabila pengumuman-pengumuman yang dibuat, termasuk imbuhan-imbuhan kecil dan juga sogokan politik menjelang pilihan raya umum yang ke-13, tidak mengambil kira beban hutang negara yang semakin membengkak. Masyarakat perniagaan melihat secara dekat pembentangan Belanjawan 2013 dan mendapati pengumuman-pengumuman kecil yang dibuat itu tidak mempunyai multiplier effect ataupun kesan gandaan ataupun berganda untuk merancakkan kegiatan ekonomi. Rakyat juga ingin mengetahui apakah langkah-langkah fiskal yang diambil untuk mengurangkan hutang negara dengan lebih efektif, termasuk usaha menjamin pertumbuhan ekonomi yang lestari dan menjamin pengagihan kek ekonomi secara adil dan saksama. Dalam usaha mengekang ekonomi yang semakin malap, kita tidak boleh bersandarkan kepada angka, unjuran dan statistik semata-mata. Tetapi isu governance ataupun tata kelola yang baik, ketirisan, leakages, kebocoran, pembaziran, accountability dan ketelusan merupakan paksi penting dalam belanjawan sesebuah negara. Dan ini memerlukan tekad politik dan komitmen yang cukup jelas. Namun di dalam belanjawan yang dibentangkan, dimensi ini dipadamkan sama sekali dalam pembentangan tersebut. Bajet 2013 juga gagal mengungkapkan unjuran serta situasi ekonomi global. Kegagalan ini boleh menyumbang kepada kemungkinan unjuran yang terkandung dalam Belanjawan 2013 akan mengalami nasib yang sama, iaitu tersasar daripada unjuran asal. Kita harus sedar bahawa ekonomi Malaysia adalah ekonomi yang terbuka dan sudah tentu ianya mempunyai kesan langsung akibat ekonomi global yang tidak menentu. Dan kegagalan untuk mengungkap situasi ekonomi global ini pastinya akan menjejaskan keupayaan ekonomi domestik untuk menjana pertumbuhan yang lestari demi kepentingan masa depan. Apakah Menteri Keuangan bimbang dengan berkongsi unjuran ekonomi dunia, maka akan terdedah bahawa ekonomi Malaysia tewas dalam persaingan. Global Competitiveness Report 2012 and 2013 menunjukkan kegagalan kerajaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum mengukuhkan lagi hujah bahawa kerajaan gagal menjana daya saing ekonomi negara melalui pelaburan dalam sektor strategik demi masa hadapan. Menurut laporan Market Watch, Filipina dan Indonesia dilihat muncul sebagai harimau ekonomi Asia Tenggara yang baru. Hutang kerajaan Persekutuan Indonesia sekitar 25% daripada KDNK dan Filipina pula sekitar 41% daripada KDNK.
manakala hutang negara kita sudah hampir mencecah 55% daripada KDNK. Menteri Keuangan juga menyentuh isu KDNK dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi negara akan berkembang pada kadar 4.5 sehingga 5.5% dan melepasi paras 1 trilion ringgit. Namun kerajaan gagal untuk menerangkan bahawa kedudukan KDNK sesebuah negara bergantung kuat kepada prestasi ekonomi negeri yang menyumbang ke arah ekonomi negara yang lebih baik. Kita tidak dapat menyangkal fakta bahawa negeri Selangor merupakan penyumbang terbesar, iaitu 23% daripada KDNK, hasil daripada tata kelola pentadbiran yang baik dan telus. Malangnya, Selangor hanya menerima sejumlah 364 juta ringgit untuk tempoh daripada Januari 2012 sehingga September 2012. Sebab itu saya terkejut dengan kenyataan yang dibuat oleh sahabat saya daripada Kota Belud yang mengatakan Selangor telah menerima 67 bilion ringgit. Saya tidak tahu fakta mana yang diguna oleh Kota Belud yang dipinjam daripada Rembau. Maka pada pagi ini, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mencerakinkan pemberian persekutuan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Mengikut perlembagaan yang sedia ada, memang wujud pemberian persekutuan kepada semua kerajaan negeri dalam 7 jenis. Pertama, jenis pemberiannya ialah pemberian jalan raya ataupun maris. Kedua, pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, pemberian bayaran perkhidmatan 10% kerana penglibatan kaki tangan kerajaan negeri dalam melaksanakan projek persekutuan. Keempat, pemberian perbelanjaan mengurus jabatan persekutuan secara bersama seperti Jabatan Kebajuan Masyarakat, Majlis Sukan Negeri dan juga JPS. Kelima, pemberian tahunan. Keenam, pemberian mengikut bilangan penduduk atau sering disebut sebagai capitation grant. Dan yang ketujuh, pemberian pertambahan hasil. Untuk tahun 2012 ini, Tan Sri Yang di-Pertua, negeri Selangor hanya menerima 364 juta ringgit. Malahan beberapa jenis pemberian yang termaktub dalam perlembagaan yang menuntut kerajaan persekutuan untuk menyerahkan dan memberikan kepada kerajaan negeri Selangor masih belum diserahkan. Pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi yang dianggarkan berjumlah 16 juta ringgit sehingga hari ini kerajaan pusat belum menyerahkan kepada kerajaan negeri Selangor. Begitu juga pemberian perbelanjaan mengurus jabatan persekutuan yang berjumlah 31 juta ringgit sehingga hari ini kerajaan persekutuan gagal menyerahkan kepada kerajaan negeri Selangor. Pemberian pertambahan hasil yang dianggarkan 24 juta ringgit sehingga hari ini kerajaan persekutuan gagal menyerahkan kepada kerajaan negeri Selangor. Ini sekali lagi membuktikan bahawa andaian angka yang disebut oleh Kota Belud itu adalah tidak berasas. Sekiranya beliau mendakwa bahawa yang dimaksudkan ialah pembayaran emolument ataupun gaji kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, saya telah menyemak dengan Bendahari Negeri Selangor dan juga Pegawai Keuangan Negeri, tidak ada satu sen pun peruntukan kerajaan persekutuan yang dibayar untuk tujuan emolument ataupun gaji bagi anggota perkhidmatan awam di Negeri Selangor. Untuk tujuan pembangunan, kalau itulah alasan yang diberikan oleh Kota Belud dan Rembau, sukacita saya menyatakan di sini memang ada peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan
pada setiap tahun melalui kementerian dan agensi yang harus dioptimumkan penggunaannya melalui pelaksanaan projek dan juga program yang telah dirancang di peringkat kementerian dan agensi yang berkenaan. Sebagai langkah dalam usaha untuk memperkukuhkan penyelarasan dan juga pelaksanaan, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan suatu agensi penyelaras atau yang disebut sebagai ICU yang berperanan untuk menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan projek Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri. Dan mengikut arahan nombor 1 2010 untuk memastikan pemantauan pelaksanaan pembangunan dapat dirancang dan diselaraskan, suatu majlis tindakan negara telah dibentuk di peringkat pusat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, manakala di peringkat negeri majlis tindakan negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar dan diurussetiakan oleh ICU. Di peringkat pelaksanaan pula, Tan Sri, Jawatan Kuasa Kerja Tindakan Negeri yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri diwujudkan dan juga diurussetiakan oleh ICU. Malangnya, hal seperti ini tidak berlaku di dalam negeri Selangor. Majlis Tindakan Negeri tidak mendapat kerjasama langsung daripada ICU. Maka Kerajaan Negeri telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja Tindakan Negeri Selangor, tetapi ianya diurussetiakan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri dan tidak mendapat kerjasama daripada ICU, di mana senarai projek-projek persekutuan yang dilaksanakan di Selangor tidak diberikan kepada kerajaan negeri bagi tujuan pemantauan dan ianya berlaku semenjak tahun 2008. Dan bagi saya ini adalah satu pengkhianatan kepada prinsip federalisme yang menjadi asas pentadbiran negara kita. Saya ingin mencabar kepada Kota Belud dan Rembau, sekiranya benar Kerajaan Negeri Selangor mendapat sejumlah 67 bilion ringgit dalam bentuk pembangunan, kita ingin tahu di mana projek-projek itu sekarang. Sebab audit Negeri Selangor menjalankan audit ke atas belanjawan Negeri Selangor yang berjumlah 1.6 bilion ringgit. Maka kita ingin tahu siapa yang menjalankan audit ke atas projek-projek yang kononnya disalurkan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri Selangor. Saya telah mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar semalam, dan beliau telah bersetuju untuk meminta Kerajaan Persekutuan menyenaraikan projek-projek yang dikatakan berjumlah lebih 60 bilion yang disalurkan kepada kerajaan negeri, dan kita akan melakukan audit terbuka dengan melantik juru audit bertauliah untuk melihat siapa yang mendapat projek-projek yang berkenaan. Sekiranya dikatakan projek-projek ini memberikan manfaat kepada rakyat negeri Selangor, sudah tentulah rakyat negeri Selangor juga berhak untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dianugerahkan projek tersebut, apa nilai kos projek tersebut, apakah dijalankan secara tender terbuka ataupun direct nego dengan kroni-kroni UMNO dan Barisan Nasional. Dan ini semua boleh dibuat secara terbuka melalui pelantikan juru audit bertauliah yang akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi menjaga kepentingan rakyat dalam negeri ini. Tan Sri Yang di-Pertua, perumahan merupakan satu keperluan asas dan ianya adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri sekadar menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan. Namun sekali lagi pada tahun 2008, tanggungjawab ini telah dikhianati oleh Kerajaan Pusat atas hukuman yang diberikan kepada negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat dengan tidak menyediakan sejumlah peruntukan yang jelas bagi tujuan menyediakan rumah mampu bilik. Kerajaan negeri terpaksa melalui PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, menyediakan sejumlah peruntukan bagi memenuhi pasaran dan keperluan semasa.
Walau bagaimanapun jumlah ini masih tidak mencukupi, memandangkan permintaan yang tinggi untuk rumah kos rendah dan mampu milik. Untuk tujuan pembinaan rumah kos rendah dan mampu milik bagi tahun 2012 sehingga 2021, Kerajaan Negeri Selangor menganggarkan peruntukan yang besar demi menanggung subsidi sejumlah 1.1 bilion ringgit. Jumlah subsidi yang besar ini adalah untuk membina 12,242 unit rumah. Hal ini adalah disebabkan kos pembinaan yang tinggi dan harga jualan yang rendah bagi memastikan harga jualan memenuhi kemampuan kumpulan sasaran.